Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan mengajar pendidikan kesihatan tingkatan 4, unit 1 Peers Abstinence. Okey, mesti kamu yang tertanya-tanya, apa itu abstinence kan? Ada yang dah sudah mendengar, ada yang baru pertama kali mendengar. Okey, jom kita belajar. Okey, apa itu abstinence? Abstinence merupakan kemahiran menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual sebelum nikah. Okay. Abstinence ni ialah kamu punya tingkah laku, kamu punya cara, kamu punya kemahiran menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual sebelum nikah. Itu ialah abstinence. Right. Apa pula kepentingan abstinence? Okey, yang pertama, abstinence ni dapat menyelamatkan remaja daripada terjebak dengan gejala negatif. Jika kamu mengamalkan abstinence ni, jika kamu ada kemahiran abstinence ni yang kuat dalam diri, kamu dapat menyelamatkan daripada terjebak daripada gejala negatif. Okey, yang kedua ialah mengelakkan nama baik keluarga tercemar. Jika kamu dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala negatif, kamu juga dapat mengelakkan nama baik keluarga kamu tercemar. Okey, yang ketiga ialah memelihara maruah keluarga. Ni sangat penting, maruah keluarga ni. Kamu perlu pelihara sebaik yang mungkin. Jika kamu terlibat dengan gejala-gejala negatif, secara tidak langsung maruah keluarga kamu tidak dapat dipelihara. Orang lain akan memandang rendah terhadap keluarga kamu. Okey, yang keempat ialah mengelakkan daripada melahirkan anak tidak sah taraf. Jika kamu melakukan seks luar nikah, peratus untuk kamu melahirkan, maksudnya mengandung anak luar nikah dan melahirkan anak luar nikah amat tinggi. Okey, so untuk mengelakkan daripada melahirkan anak yang tidak sah, kamu perlu mengamalkan kemahiran abstinence. Alright. Okey, yang seterusnya, kemahiran abstinence. Itu dia. Okey, kemahiran abstinence dapat mengelakkan pujuk rayu pasangan tidak mengira sama ada lelaki maupun perempuan. Kemahiran dan amalan abstinence dapat menyelamatkan diri daripada ajakan dan muslihat pasangan tidak jujur yang hanya menginginkan hubungan seks. Alright. Jika kamu sekarang dalam ada hubungan bercinta dengan kawan kamu, okay, so kamu sangat perlu untuk belajar kemahiran abstinence ni. Kamu perlu mengelak supaya terikut dengan pujuk rayu pasangan. Tak kisah kamu lelaki ke perempuan ke, so kamu perlu belajar kemahiran abstinence ni. Okey? Jika kamu berjaya ataupun sudah ada kemahiran abstinence, kamu dapat menyelamatkan daripada muslihat pasangan yang tidak jujur. Okey? Kita perlu berani, yakin dan tegas mengatakan tidak kepada tingkah laku seksual sebelum nikah. Alright. Okey, kamu perlu berani ya katakan tidak kepada pasangan kamu. Okey. Seterusnya, cara mengamalkan abstinence. Macam mana kamu nak amalkan abstinence? Okey. Ajaran agama dan norma dalam kehidupan manusia menolak perlakuan seks sebelum adanya ikatan perkahwinan. Namun, terdapat kekangan yang merupakan cabaran untuk mengamalkan abstinence dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Okey, semua ajaran agama, yang cikgu pasti semua ajaran agama menolak perlakuan seks sebelum adanya ikatan perkahwinan. Okey, so kamu perlu berkahwin dahulu baru boleh melakukan seks. Namun ada kekangan-kekangan untuk mengamalkan abstinence ni. Okey, yang pertama pengaruh rakan. Okey. Yang kedua ialah pengaruh persekitaran. Okey.
Yang ketiga, pengaruh internet dan media sosial. Ini yang amat penting ni, sebab sekarang ni dunia zaman kita sudah canggih. So penggunaan internet dan media sosial sangat berleluasa. Alright. Dan yang keempat ialah pengaruh luar kawalan. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, pengaruh rakan. Remaja mudah terpedaya dengan ajakan dan dorongan, terutamanya perkara yang dianggap menyeronokkan. Dia terpedaya dengan ajakan rakan dia. Kawan dia kata, seronok ni, jom kita cuba apa semua. Itu remaja punya kelemahan, dia mudah terpengaruh. Okay? Mereka tidak memikirkan risiko yang bakal dihadapi seperti statutory rape. Ini kata rogol lah. So bila dia dah terikut dengan ajakan dan dia rasa seronok, so dia tidak memikirkan risiko yang bakal dia hadapi. Right. Okay. Yang kedua ialah pengaruh persekitaran. Okay. Masalah dalam institusi kekeluargaan membawa kepada faktor terdedah dengan gejala seksualiti yang tidak sihat. Kurang ajaran agama dan keimanan yang lemah tidak mampu menjadi perisai untuk menghalang perlakuan yang tidak baik. Okey, dia selalunya kemahiran-kemahiran yang abstinent ni seumpamanya dia datang daripada ajaran-ajaran institusi kekeluargaan. Jika institusi kekeluargaan tidak baik, ibu bapa tidak menjaga anak mereka dengan baik, tidak beri ajaran yang baik, so gejala-gejala negatif ni akan dibuat oleh anak mereka. Dan seterusnya, kurang ajaran agama. Ini ibu bapa perlu beri ajaran agama daripada kecil supaya iman mereka tidak lemah. Dan jika iman tidak lemah, anak-anak ini mampu menjadi perisai untuk menghalang perlakuan yang tidak baik. Alright. Okey, yang ketiga, pengaruh internet dan media sosial. Kemudahan untuk mengakses laman web lucah dan tarikan seks cyber boleh mempengaruhi perlakuan remaja. Pengaruh tersebut membawa kepada kecenderungan untuk terlibat dengan fantasi seks yang berpunca daripada masalah psikologi dan gangguan emosi. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, zaman sekarang, zaman teknologi yang canggih. So, semua remaja ada handphone, ada internet. So mereka boleh mengakses laman web lucah. Okey, tetapi yang cikgu tahu negara Malaysia sudah blok laman web lucah. So daripada dalam Malaysia tidak boleh mengakses. Dan ibu bapa juga ada sekarang ni peranti-peranti canggih dan moden, dia boleh set. Ibu bapa boleh set untuk blok daripada anak-anak mereka melayari laman web lucah. Alright. Dan yang keempat ialah pengaruh luar kawalan. Okay. Meskipun ditolak, namun dalam situasi tertentu seperti melibatkan perbezaan fizikal, pangkat dan kedudukan menyebabkan mangsa tidak mampu melawan. Dan unsur paksaan menghalang mangsa daripada melaksanakan abstinent. Ini lebih orang kata memaksa lah, ataupun kalau di termnya rogol lah, merogol. Ini mangsa tidak dapat melakukan abstinent sebab mungkin lelaki itu badan besar, dia tidak dapat melawan. Okey. Dan lelaki itu juga memaksa mangsa. Alright, itu ialah dia punya pengaruh luar kawalan. Okey, tahukah anda pasangan yang mengamalkan seks bebas terdedah daripada penyakit kelamin, HIV dan AIDS yang boleh mengancam nyawa. Seks sebelum nikah juga yang tidak terkawal boleh membawa kepada perbuatan seks bebas. Okey. Jika kamu mengamalkan seks bebas, kamu akan peratusan kamu untuk mendapat penyakit-penyakit kelamin, HIV dan AIDS amat tinggi. Right? Dan
Penyakit-penyakit ini akan menghancurkan hidup kamu pada masa hadapan. Alright. Jika kamu tak percaya, kamu boleh lihat sendiri di YouTube, Google. So, kamu lihat apa kesan-kesan penyakit-penyakit ini. Alright. Okay, situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Okay, yang pertama, tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Okay, so kamu perlu, kamu sebagai remaja perlu ada sedikit ataupun bukan sedikit lah, at least kamu tahu pendidikan tentang seksual. Kenapa tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum nikah, apa dia punya kesan-kesan dia, apa dia punya implikasi dia. Okay, so hal ini akan menyebabkan kamu keliru dalam membuat keputusan sebab tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Okay, yang ketiga ialah tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri. Right. So, kehidupan kamu yang bebas dan keseronokan tanpa batasan menjadikan remaja tidak mampu melindungi maruah diri. Hinggalah terjebak dalam kancah hubungan seks sebelum nikah. Itu dia. Right, yang ketiga, berpakaian kurang sopan. Okay. Remaja yang berpakaian kurang sopan dan mencolok mata boleh merangsang nafsu seksual pasangan. Right. Ini satu yang amat penting. Kalau kamu pakai pakaian seksi-seksi, dia akan merangsang nafsu seksual pasangan kamu yang melihat kamu. Alright. Okay, yang keempat ialah berdua-duaan di tempat yang sunyi. Sesi ini amat berisiko untuk golongan remaja melakukan hubungan seks sebelum nikah kerana terdapat ruang dan peluang. Ini dia kata ruang dan peluang. Berdua-duaan di tempat sunyi ada ruang. Peluang tiada orang di situ. So, dia amat tinggi untuk pasangan tersebut melakukan hubungan seks sebelum nikah. So, elakkan berdua-duaan di tempat sunyi. Alright. Yang kelima ialah menonton bahan pornografi. Menonton bahan pornografi boleh meningkatkan rangsangan kepada tingkah laku seksual. Perasaan hendak mencuba atau melakukan seperti yang dilihat dalam bahan tersebut boleh mendorong kepada melakukan hubungan seks sebelum nikah. Okey, apa kesan dia? Kesan seks sebelum nikah. Okey, kesan kepada diri. Dia boleh mencemarkan reputasi diri, kemerosotan tahap kesihatan, kemerosotan dalam pelajaran, menyebabkan penyakit jangkitan seksual, kehamilan yang tidak diingini, pengguguran anak, melahirkan zuriat luar nikah, mendorong jenayah dan pembunuhan bayi dan pembuangan bayi. Banyak dia punya kesan kepada diri. Yang paling utama ialah kemerosotan tahap kesihatan. Sebab apa? Sebab jangkitan jangkitan seksual. Itu dia punya yang paling utama. Right? Sebab tiada ubat. Itu sebab cikgu tekankan. Okey, yang kedua ialah kesan kepada keluarga, mencemar reputasi keluarga, menjadikan keluarga porak-poranda, ibu bapa hilang pertimbangan, mengalami gangguan emosi, meruntuhkan keharmonian keluarga. Ini dia implikasi daripada kamu bahagia dalam keluarga kamu, dan apabila kamu didapati melakukan hubungan seks sebelum nikah, dia dapat meruntuhkan keharmonian dalam keluarga kamu. Ibu bapa kamu hilang pertimbangan, asyik nak marah kamu je. Memang dah tak ada support daripada ibu bapa. Okey. Yang ketiga ialah kesan kepada masyarakat, peningkatan masalah sosial, lahirnya lebih banyak anak tidak sah taraf dan penyakit jangkitan seksual semakin berluasa. Penyakit yang dapat tu ialah penyakit berjangkit. So, kamu lakukan seks sebelum nikah, dia akan berjangkit kepada orang-orang lain. Okay, sebab tu jika kamu sebelum berkahwin, kamu dalam proses nak berkahwin, kamu perlu buat test HIV AIDS semua tu, supaya nak memastikan kamu tiada penyakit tersebut. Alright. So, lahirnya lebih banyak anak tidak sah taraf. Jika kamu nak
jaga sendiri, tak apalah. Tapi ada yang dah lahir anak tidak sah taraf, dia buang, letak dekat tepi jalan, letak kat mana-mana tempat. Itu masalah terhadap masyarakat, kesan terhadap masyarakat. Okey. Seterusnya, apa cara-cara menangani hubungan seks sebelum nikah? Okey, kita lihat. Yang pertama, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik semasa menolak ajakan melakukan seks. Kamu perlu ada kemahiran komunikasi yang baik. Jika pasangan kamu mengajak melakukan seks, kamu perlu tahu cara untuk menolak ajakan seks. Yang kedua, mengelakkan daripada situasi yang boleh menjurus kepada perlakuan seks sebelum nikah. Ini kamu perlu elakkan lah situasi-situasi berdua-duaan, duduk berdekatan, pakai pakaian yang seksi. So kamu perlu elakkan. Yang ketiga, mempraktikkan abstinence dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya kamu perlu menguatkan diri kamu supaya kamu mengamalkan dan mempraktikkan abstinence ni, supaya kamu tidak terjebak dengan gejala-gejala negatif. Yang keempat ialah mewujudkan rasa menghormati antara satu sama lain. Ini kamu perlu hormat dan menghormati pasangan kamu. Jika kamu hormat pasangan kamu, dan pasangan kamu akan hormat kamu pula. Alright. Dan berani berkata tidak dengan tegas dan yakin. Kamu perlu berani untuk kata tidak kepada pasangan kamu dan sentiasa tegas dan yakin apa yang kamu lakukan. Alright, dan yang keenam ialah memelihara reputasi diri sebaik-baiknya. Maksudnya kamu perlu jaga kamu punya reputasi diri. Jika kamu sudah terjebak dengan masalah ini, kamu punya pelajaran, kamu punya pekerjaan akan reputasinya akan menurun. Alright. Okey, itu saja untuk tajuk kita hari ini, iaitu abstinence. Seterusnya, macam biasa, kamu perlu buat latihan pengukuhan yang telah disediakan untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kamu tentang pembelajaran hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.